بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسر ولا تعسر بكم الخير والبركة. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada tengah hari, pada petang ini untuk sama-sama mengikuti dan meneruskan bacaan kitab Is'a At-Tariq Al-Munir bi syarhi qasidati Isma' wa la taghtarir, karangan Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah masuk pada bait yang ketiga, iaitu pada bait waz-zikri wal-fikri wa'tizali man ghafala an rabbihi waqtirabi man bidhaini ra'i, iaitu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang pertama adalah melazimi zikrullah. Ini kita telah bahaskan pada pertemuan yang lalu. Dan yang kedua wal fikri, iaitu berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala pada kejadian makhluknya. Dan yang ketiga wa'tizali man ghafala. Ini pada hari ini perbincangan kita adalah berkenaan dengan al-uzlah. yakni uzlah daripada siapa? Daripada ahli ghaflah. Wa'tizali man ghafala an rabbih. Yakni kita beruzlah, iaitu menjauhkan diri daripada kelompok yang lalai, yakni daripada zikir dan fikir. I'lam anna al-uzlata fiha min al-fawaidi la siyama fil bidayati ma la yusaf. Kata al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala, bahawa sesungguhnya ketahuilah bahawa al-uzlah ini padanya faedah yang sangat banyak, khususnya pada ketika mana permulaan bagi seorang murid tersebut. Jadi uzlah ini kata para ulama ada dua. Al-uzlah ala qismain. Uzlah ni ada dua. Yang pertama al-uzlah uzlatul muridin, uzlah para murid. Yang kedua uzlah al-muhaqqiqin, yakni uzlah para wali Allah Subhanahu wa taala. Uzlah para murid adalah dengan jasad mereka, daripada bercampur dengan sesuatu yang lain daripada yang sepatutnya. Ai muqalatatul aghyar, maksudnya bercampur aduk dengan ataupun bercampur kita dengan masyarakat yang tidak membina jiwa peribadi kita, maka ini dipanggil uzlatul muridin, uzlah kepada para murid. Yang kedua disebut uzlatul muhaqqiqin, iaitu uzlah para wali Allah Ta'ala, para muhaqqiq, yakni orang yang telah kuat ilmunya, iaitu dengan apa? Bil qulub anil akwan, iaitu uzlahnya uzlah qulub. Nah, jadi hati mereka, yakni para muhaqqiqin ini, hati mereka adalah tempat hanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah. Jadi ini adalah niat ataupun uzlah yang dilakukan oleh para muhaqqiqin. Dan bagi orang yang beruzlah pula perlu ada beberapa niat. Nah, kata muhaqqiq di sini disebut, dinaqalkan daripada al-Imam Ibn al-Arabi, bahawa mu'tazilin lil mu'tazilin niyatun thalathah. Bagi orang-orang yang beruzlah kena ada 3 niat. Yang pertama niyatu ittiqa'i syarrin nas, iaitu yang pertama kita berniat agar menjaga diri kita daripada kejahatan manusia. Yang kedua wa niyatu ittiqa'i syarril muta'addi ilal ghair. Yang kedua adalah kita berniat untuk menjaga kejahatan yang mana akan berpindah kepada orang lain.
kejahatan daripada kita dilakukan dan terkena kepada orang lain. Dan ini lebih tinggi daripada yang pertama. Maksud kita berjaga diri kita daripada mengenai orang lain. Tamam? Dan kemudian fa inna fi al-awwal su'udz dhann bin nas. Tutup TV. Tutup TV tak? Tekan belakang. Atas sekali. Dia belakang dia ada butang belakang dia, betul-betul belakang. Tu. Fa inna fil awwali su'udz dhann bin nas wa fil tsani su'udz dhann bi nafsihi. Karena yang pertama ittiqa' syarrin nas, maksudnya kita menjaga diri kita daripada kejahatan orang kepada kita, maka yang pertama ni kita su'udzan kepada orang. Faham tak? Ada orang yang akan buat jahat kat kita, maka kita menjaga diri kita daripada kejahatan orang, maka kita beruzlah. Tapi yang kedua, menjaga daripada dilakukan, kalau kita melakukan kejahatan kepada satu pihak yang lain, ay mutaaddi, syarril mutaaddi ilal ghair, maka yang ni lebih tinggi kedudukannya kerana ini syarru su'uzzan bi nafsihi. Yang ini dia buruk sangka dengan diri dia sendiri. Maksudnya dia yang bagi tahu, dia yang menyangka bahawa diri dia nanti takut akan melakukan kejahatan kepada orang lain, maka dijaga pada ketika tersebut daripada perkara tadi dengan cara dia beruzlah. Sama? Dan juga yang ketiga, niat dia apa dia? Tadi dah niat dua dah. Niyatu ittiqa'i syarrin nas. Yang kedua, niyatu ittiqa'i syarri al-muta'addi ila ghairih. Yang ketiga, niyatu isari suhbatil maula an janibil mala'il a'la. Maksudnya dia berniat untuk berteman ataupun bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa tu macam mana nak pilih bahasa dia? Suhbati maula. Maksudnya kita berteman dengan Allah, maksudnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai teman yang paling utama pada ketika tersebut. Jadi ada tiga niat ini yang perlu dihadirkan oleh seorang yang ingin beruzlah. Dan beruzlah tidak akan boleh dilakukan melainkan dengan panduan guru, melainkan daripada aturan yang telah diaturkan oleh guru, bukan dengan diri sendiri. Jadi kita tidak boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad beruzlah dengan diri kita sendiri. Maksud tanpa ada panduan dan tanpa ada bimbingan daripada guru. Kita kata saya nak beruzlah lah daripada manusia ni duduk seorang-seorang dalam rumah. Tak boleh, bahaya. Karena kalau tidak ada bimbingan dan tidak ada panduan daripada guru yang akan bimbing kita, maka akan takut nanti kita akan tersilap langkah dan juga tersilap jalan. Maka kerana tu jadi hati-hati. Jangan cepat sangat kita baca satu kitab dan sebagainya untuk sibuk kata kena uzlah daripada manusia, kena uzlah daripada masyarakat yang jauh dan sebagainya, kerana tidak ada panduan guru, akhirnya menyebabkan dia kiranya bukan dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beruzlah dengan cara yang dianjurkan, yang telah ditunjukkan oleh para salafus salih. Sebaliknya dia melakukan dengan nafsunya sendiri pada ketika tersebut. Tamam. Ada 6 faedah kata al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain bagi uzlah. Yang pertama faedah bagi uzlah adalah at-tafarrugh lil ibadah wal fikr. Maksudnya mengosongkan masa kita semata-mata hanya untuk ibadah dengan fikir. Jadi kata sebahagian hukama, kerana uzlah ini adalah waktu yang paling tafarrugh, waktu yang paling kosong untuk kita mengosongkan masa kita dengan ibadah, mengosongkan masa kita dengan fikru fillahi subhanahu wa ta'ala wa billah. Dan kata sebahagian ulama, la yatamakkan ahadun minal qulwati illa bitamassuki bi kitabillahi ta'ala. Tidak boleh seseorang yang ingin beruzlah kadang-kadang dia tidak berpegang dengan kitabullah. Maksudnya orang ni tidak kuat pegangannya dengan kitabullah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bukan min ahli ilm, dia bukan ahli ilmu, tapi dia nak beruzlah dengan sendiri pada waktu ni, bahaya. Lepas tu kata sebahagian ulama, la yatamakkan ahadun minal qulwati illa bitamassuki bi kitabillahi ta'ala. Jadi tidak akan mampu bagi seseorang tersebut untuk melakukan qulwah ataupun uzlah
melainkan yang berpegang kuat dengan kitabullah. Baik, wal mutamassikuna bi kitabillahi azza wa jal humul ladzina istarahu minad dunya bi dzikrillah. Siapa orang yang berpegang dengan kitabullah ni, yang kuat berpegang dengan kitabullah, hum alladzina istarahu minad dunya bi dzikrillah. Yang mereka ni tenang daripada dunia ni dengan zikrullah. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pada permulaan perjalanan baginda Rasul adalah al-khulwah fi ghari Hira. Nabi kan mula-mula berkhulwah, bersendirian di Gua Hira selama beberapa bulan ataupun dalam 1 tahun. Nabi beruzlah ketika tersebut sebelum diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang diturunkan melalui Sayyidina Jibril alaihi salam. Maka Nabi memilih jalan khulwah terlebih dahulu. Kenapa Nabi berkhulwah? Karena kata al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain, baginda Nabi memulakan dengan khulwah, wa yan'azil ilaihi hatta qawiya fihi nurun nubuwah, sehingga kuat cahayanya kenabian Nabi SAW. Maka pada ketika tersebut, disebabkan kerana cahaya baginda Rasulullah SAW ini kuat, ketika Nabi bersama dengan makhluk, keadaan makhluk tidak akan mampu untuk menutupi cahayanya Rasulullah tadi. Tamam. Jadi ini panduan juga kepada para murid sebelum mereka keluar untuk memberikan panduan kepada masyarakat, maka perlu dengan izin terlebih dahulu. Sayyidina Nabi SAW ketika nak keluar untuk bersama dengan umat, setelah diizinkan. Tidak, kan Nabi balik daripada Gua Hira. Kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ila ayatil 5, ayat yang kelima. Bila Nabi balik, Nabi suruh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha menyelimuti baginda Rasulullah SAW. Zammiluni. Kemudian Nabi sampaikan lagi kepada masyarakat pada ketika tersebut, tak disampaikan kerana tak diizinkan. Bukan izin lagi. Kemudian bila turun qul ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Bila turun ayat tadi, barulah Nabi menyampaikan kepada umat kerana dengan izin. Dan di sini disebut, bila mana Nabi mendahulukan dengan khulwah, dengan uzlah, maka cahaya kenabian baginda Rasul SAW tadi meliputi umat ini, dan kemudian kegelapan yang ada pada sebahagian umat ini tidak akan menutupi kecahayaannya baginda Rasul SAW. Tamam? Dan disebabkan itu, baginda Nabi tidak akan mampu dipengaruhi dengan apa-apa pun. Sehingga para sahabat sebahagiannya ada terdetik dalam perasaan mereka pada ketika tersebut, bahawa mereka menyangka bahawa Sayyidina Abu Bakar adalah kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dimaklumkan kepada Nabi tentang perkara tadi, maka baginda mengatakan bahawa lau kuntu muttaqidan qalila lattakhadhtu Aba Bakrin qalila walakin sahibukum qalilullah. Faham? Ya, kalaulah aku ni boleh mengambil seorang kekasih, maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakin sahibukum khalilullah. Tetapi sahabat kamu ini, yakni Rasulullah, yang dimaksudkan diri beliau, adalah kekasihnya Allah. Maka khullah, kekasih ini tidak akan boleh untuk berkumpul dua kekasih dalam hati dia, dengan satu saja. Maka Nabi SAW tidak akan mampu, walaupun Nabi SAW ni dilihat rapat betul dengan Sayyidina Abu Bakar, rapat dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dan para sahabat yang besar-besar ini dekat dengan Nabi SAW, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu untuk mempengaruhi perasaan Nabi dan juga keadaan hati Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW permulaannya adalah dengan khulwah, dan pengakhirannya tetap dengan khulwah. Karena itu khulwahnya baginda Nabi dan juga para awliya salihin yang besar-besar ini, khulwah mereka dengan hati mereka. Saya pernah tanya kepada Maulana Syekh Yusri hafizahullah tentang khulwah dalam tariqah Syadziliyah. Adakah tariqah Syadziliyah ni ada khulwah juga? Sebahagian tariqah Syadziliyah ada khulwah. Tapi tariqah Syadziliyah Siddiqiyah yang dipimpin oleh Maulana Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, yang sekarang ini dipimpin oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, dan juga Maulana Syekh Yusri hafizahullah ta'ala, kata Syekh Yusri, kita tidak ada khulwah. Kata beliau, khulwatuna fi jalwah. Khulwah kita adalah ketika bersama dengan masyarakat yang ramai. Khulwatuna fi jalwah. Khulwah kita dengan orang ramai. Jadi ini adalah prinsipnya yang dipegang oleh para masyayikh, yang kita melihat mereka bersama dengan umat.
duduk dengan umat, duduk dengan pelajar mereka, duduk dalam zawiyahnya, duduk dalam pondoknya, duduk di tempat-tempat pengajian dan sebagainya. Tapi mereka berusaha untuk hati mereka sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita termasuk golongan tadi. Amin ya rabbal alamin. Sebab tu ini tidak akan menyebabkan mereka terkesan dengan bercampur dengan manusia. Tekanan, kecaman, kejian dan sebagainya adalah sama sahaja. Kenapa? Karena yang mereka bicara sekarang ni dengan siapa? Dengan kekasihnya. Itu kata al-Imam Junaid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ana ukallimullaha munzu 30 sanah wan nasu yadhunnuna anni ukallimuhum. Aku berbicara dengan Allah sejak 30 tahun yang lalu, tapi orang duk sangka aku bicara dengan mereka. Maknanya apa? Dakwah saya 30 tahun ni, orang duk ingat saya bicara dengan mereka, padahal saya bicara dengan Allah. Maksudnya apa di sini? Perkataan ana ukallimun nas, ana ukallimullah munzu 30 sanah wan nas yadhunnuna anni ukallimuhum. Naam, apa menyangka aku bercakap dengan mereka. Maknanya bila kita dengar orang bercakap dengan kita dan orang tu celah kita, apa perasaan kita waktu tu? Kita rasa down. Kalau orang perli kita sedikit dan sebagainya, kita akan jadi terkoyak. Bahasa anak muda lah, cepat terkoyak, cepat down, cepat berasa hati dan sebagainya. Faham? Tapi kalau yang bicara dia tadi adalah kekasihnya, kalau kekasihnya menemplak daripada ketika tersebut, macam mana keadaannya? Mak kita marah kita, ya kita akan mula berasa, tapi dia akan balik juga kepada mak kita tadi. Kenapa? Karena kekasihnya kita. Ayah kita marah kepada kita, guru kita marah kepada kita, dan guru tadi kita anggap sebagai bapaknya kita, yang akan mendidik akhlak dan juga peribadi kita. Maka kalau dia marah pada ketika tersebut, kita akan rasa apa? Masa tak apa. Yang marah saya ni guru saya, yang marah saya ni kekasihnya saya. Maka buat apa saya nak berasa hati? Karena kekasih tidak akan berasa hati dengan kekasih dia lama-lama. Jadi bila dia ada perasaan tadi, yang mana disebut oleh Sayyidina Al-Imam Junaid, kata dia, ana ukallimullah, saya bercakap dengan Allah sebenarnya. Maka saya memandang makhluk ini adalah sebagai alamat ataupun tanda yang Allah Ta'ala jadikan sahaja. Dan mereka ni adalah hantaran Allah kepada saya untuk ditegur, untuk dibetulkan dan sebagainya daripada mereka. Jadi yang saya pandang bukan mereka, saya pandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ketika tersebut. Maka kita akan berasa tak kalau kita orang kecam kita? Tak rasa apa. Kerana kita anggap pada waktu tersebut ini teguran Allah kepada kita. Faham? Ini adalah pesanan Allah kepada kita melalui fulan, melalui ilan, melalui pokok, melalui binatang, melalui ini dan sebagainya. Maka yang dipandang pada ketika tadi adalah Allah. Bukan dipandang makhluk tu Allah, tidak. Tapi dipandangnya kesemuanya adalah mazhar, yang mana Allah Ta'ala jadikan sebagai teguran dan juga peringatan kepada dirinya pada ketika tersebut. Tamam. Kalau ada yang macam ni, maka muqalatatuhu linnas, percampuran dia dengan manusia pada ketika tersebut tidak akan memberi apa-apa kesan. Tamam. Jadi nak sampai peringkat tersebut, perlu kepada bimbingan, perlu kepada aturan yang telah diaturkan oleh guru. Guru yang akan aturkan, guru yang akan letakkan kita di tempat khuluhnya kita. Ini pelajar yang duduk di zawiyahnya, yang duduk di pondok, yang duduk di tempat pengajian dan sebagainya, yang mereka ini terputus daripada hubungan dengan dunia luar. Maka ini uzlahnya kita, uzlah untuk membina peribadi kita, membina ilmunya kita, membina kita punya semangat dan jati diri kita, dan bersedia untuk ditegur, diberikan peringatan dan pengajaran dan sebagainya. Ini adalah orang yang nanti akan disiapkan untuk mereka berada dengan umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pelbagai jenis kelompok dan keadaan. Bukan senang nak berhadapan kalau kata kita tidak diberikan dengan persediaan yang lengkap. Seorang yang nak angkat berat 100 kilo, tak boleh terus pergi angkat 1 kilo, patah pinggang. Dia kena angkat dulu 5 kilo. Mula-mula 2 kilo dulu. 2 kilo buat dalam 2 hari. Dia rasa berat boleh angkat sikit, angkat 5 kilo pula. Dah rasa okey sikit, dalam berapa lama 10 kilo pula. Dah berapa tahun dah, baru 100 kilo angkat. Dia bukan pipi tu terus pegang 1 kilo, sekali tu dia angkat. Macam itulah kita dengan perjalanan, dengan nak menuju kepada Allah. Bukan boleh terus sekaligus ambil yang paling berat. Tak, tadarrush. Sikit-sikit. Ringan dulu, kemudian baru naik pada peringkat yang kedua, peringkat yang ketiga dan seterusnya. Tamam? Jadi ini adalah
faedah yang pertama bagi khulwah, iaitu apa dia? Tafarrugh lil ibadah wal fikr. Dan hasilnya apa dia? Hasil daripada perkara tersebut seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tafarrugh untuk ibadah dan juga fikir, dan para ulama berbeza pandangan apa yang dilakukan oleh Nabi ketika mana dalam uzlah. Adakah Nabi melakukan ibadah seperti mana ibadahnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam dengan agama Hanif, atau bagaimana? Pandangan yang terkuat, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan fikr, dengan tafakkur pada ketika tersebut. Baik. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua bagi khulwah ataupun uzlah adalah at-takhallus bil uzlati 'anil ma'asi allati yata'arradu laha al-insanu ghaliban bil mukhalatah wa yusallimu minha fil khulwah, yaitu menyelamatkan diri kita ketika uzlah daripada maksiat yang manusia tidak lepas daripada melakukan perkara tadi ketika mukhalatah. Waktu kita bercampur dengan orang ramai, biasanya yang ni kita tak payah nak tinggal. Ada beberapa amalan maksiat yang dengan sebab bercampurlah berlaku benda ni. Apa dia? Yang pertama, ghibah. Mengumpat. Mengumpat tak boleh seorang-seorang. Boleh seorang-seorang mengumpat. Duduk depan cermin seorang-seorang, mengumpat seorang-seorang. Itu bukan mengumpat. Itu gila orang ni. Cakap seorang-seorang. Ghibah tidak akan berlaku melainkan dengan ada dua orang. Maksudnya mesti ada seorang lagi di depan kita yang boleh kita bercakap dengan dia. Baru boleh jadi ghibah. Yang kedua, namimah. Namimah apa dia? Mengadu domba. Mengadu domba takkan boleh kalau seorang-seorang. Duduk seorang-seorang dalam hutan. Nak mengadu domba kat apa? Mengadu kat pokok. Duduk seorang-seorang dalam tempat suluk dia. Boleh dia nak pergi mengadu kat ni, dinding dia? Tak. Mana boleh seorang-seorang boleh tak? Tu ada telefon. Tak, telefon bukan seorang. Ada orang yang bercakap dengan dia. Tak faham? Itu yang kedua, namimah. Yang ketiga, riak. Riak juga tidak akan berlaku, tidak tasawur kalau seorang-seorang. Karena riak ni tujuannya untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada orang lain amalan yang dia lakukan, maka itu dipanggil riak. Maka riak amalan yang akan berlaku ketika mana kita mukhalatah. Ketika kita bercampur dengan orang. Mukhalatah maksudnya bercampur. Ya, faham? Yang ketiga apa dia? Maksiat. Keempat apa dia? Maksiat yang biasanya dilakukan ketika mukhalatah, ketika bercampur dengan orang ramai. Ay as-sukun 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kita mendiamkan diri daripada perkara amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini masalah. Waktu duduk dengan orang ramai, di depan kita berlaku maksiat, di depan kita berlaku kesilapan yang dilakukan oleh seseorang, dan kita tidak mampu untuk menegur pada ketika tersebut. Ini masalah dan ini bahaya. Jadi 4 maksiat ini adalah perkara yang berlaku ketika mukhalatah. Ada lagi lah. Ini dipanggil maksiat yang dipanggil ibu kepada maksiat tadi. Kerana riak keluar daripada tu sum'ah. Keluar lagi daripada tu perkara-perkara yang lain, macam-macam lagi lah. Cuma ini 4 yang paling utama yang berlaku ketika mana seorang tadi mukhalatah. Ada lagi yang disebut sebagai musaraqah at-tab' min al-akhlaq ar-radi'ati wal a'mal al-khabithati allati yujibuha al-hirsu 'ala ad-dunya. Sini Syekh sebut 5 sebenarnya. Dia sebut 5 tetapi dia sebut mula-mula 4. Dia tak ada 4 tapi dia sebut 5. Salah satu yang kelima apa dia? Tercuri akhlak kita dengan seseorang. Bila campur dengan orang, kita akan tercuri akhlak dengan orang tadi. Kita kalau berkawan dengan orang yang buruk akhlak, lepas tu disebut at-tiba'ah sarraqah. Tabiat ini mencuri. At-tiba'ah sarraqah. Tabiat itu adalah seakan-akan pencuri yang sangat licik. Karena dia akan menyelinap masuk ke dalam jasad kita seperti mana pencuri menyelinap masuk ke dalam rumah yang tidak dikunci pintunya. Ataupun yang dikunci pintunya tetapi disebabkan kerana dia terlalu rapat sangat pertemanan tadi, teman dengan kawan tersebut, menyebabkan orang tu boleh keluar masuk ke dalam rumah tadi. Betul, tibah sarraqah. Kita dah kawan rapat sangat dah, kawan ni boleh masuk rumah kita bila-bila masa apa semua, akhirnya mencuri dan tercuri benda yang ada dalam rumah kita. Akhlak kita maksudnya. Waktu kita kalau berkawan dengan seorang, kadang kita tak sedar, rupanya kita dah terambil akhlak dia sedikit. Hatta dengan binatang sekalipun, kata ulama. Seorang dengan apa yang dia berteman. Ahli yang membelah kambing, berbeza akhlak dia dengan yang belah lembu. Yang belah lembu, beza akhlak dengan yang belah gajah. Yang belah gajah, beza yang dengan belah harimau.
Atau yang belah unta dan sebagainya pun berbeza pada akhlaknya. Sebab tu orang yang membelah kambing beza dengan ahli yang membelah ibil, unta. Kerana akhlak pembelah unta agak kasar. Sesuai dengan akhlaknya unta. Akhlaknya orang yang belah kambing ini agak lembut. Itu para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka dianjurkan dan juga diwajibkan kepada mereka pada permulaan setiap nabi akan belah kambing. Kenapa? Karena untuk memahami dan juga merasai bagaimana susahnya untuk mendidik kambing. Kambing susah dia didik. Nak kena jaga payah, macam-macam songeh. Nak kena jaga, kalau sakit cepat, nak kena buat macam mana, nak kena sabak panggil dia, nak kena macam-macam. Macam itulah umat ni. Maka para anbiya alaihi wassalatu wassalam dipersiapkan terlebih dahulu dengan binatang ini. Baik, kalau dengan binatang pun seorang tadi akan terkesan, bagaimana dengan makhluk manusia? Lebih-lebih lagi. Faham? Sebab tu disebut dalam hadis, masalul jalisis su kamathalil kir illam yuhriqka bisyarrihi allaqa bika min rihi. Ya, contoh misal kepada teman yang buruk adalah seperti tukang besi. Yang kalau dia tidak membakar kamu dengan kejahatannya, maka ataupun bisyarrih dengan hujung apinya tadi. Syarrih tadi dengan hujung apinya terbakar kena ke badan kita. Terkena dengan api tadi, kita akan terkena dengan bau busuk dia pada ketika itu. Bukan tukang besi kan bau badan. Besi kan berbau. Jadi kalau kita berteman dengan tukang besi, tak kena api, kena busuk. Tapi wa masalul jalisis salih, masalul sahibil miski illam yahabi laka minhu tajidu rihah. Nah, kalau kamu tidak mendapatkan wangian daripadanya, tidak diberikan hibah kepada kamu dengan harta ataupun dengan emas dengan minyak wangi tersebut, kurang-kurangnya kamu akan tercium bau wangi daripada orang tadi. Macam itulah misal teman yang baik dengan teman yang tidak baik. Tamam. Jadi khulwah ketika mana kita bersendirian, maka ini akan menyelamatkan kita. Yang kedua, faedah daripada tadi, menyelamatkan kita daripada terlibat dengan beberapa maksiat yang besar yang melibatkan ramai orang. Ghibah, namimah, lagi riya, dan kemudian sukun anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, dan juga musaraqatit tab'i min al akhlaqir radi'ah wal a'malil qabithah allati yujibuha al hirsu 'ala ad-dunya. Tamam. Baik. Dan Syekh cerita di sini ada kisah, kata beliau, tentang ghibah ni. Dikata dia, walihada qala al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kita di sini Imam Ghazali sebut, man arafa min alimin zallatan haruma alaihi hikayatuha. Sesiapa yang mengetahui bahawa seorang alim tadi melakukan satu kesilapan, zallah, maka haram baginya untuk dia menceritakan kesalahan tersebut. Ini kalau alim tadi melakukannya dalam keadaan yang diam-diam, senyap-senyap. Kita tahu ada alim ni, seorang ini melakukan kesilapan, menyebarkan dan juga memalukan alim tersebut yang melakukan kesilapan tadi, menceritakan perkara tadi akan menyebabkan dua kesilapan. Apa dia? Yang pertama, annaha ghibah. Yang pertama, dia mengumpat. Yang kedua, wahya a'zamuha. Yang kedua ni yang paling besar. Apa dia? Anna hikayataha tahawwan 'ala al-musta'in amra tilka az-zallah. Wa yasqut min qulubihim isti'zamahum al-iqdam 'alayha. Apa dia? Mustami'ina, bukan musta'in. Mustami'ina amra tilka az-zallah. Dia akan menyebabkan orang yang mendengar tentang kesilapan yang dilakukan oleh alim tadi, dia akan rasa benda tadi mungkin ringan, sebab tu alim tu boleh buat. Kalau alim pun buat macam tu, kita lebih lagi, ya, no? Macam tu jadi. Maka ni akan menggugurkan perasaan ta'zim mereka daripada melakukan kejahatan tadi. Bila alim buat macam tu, kalau alim pun buat, takkan kami tak buat. Gitu. Sebab tu jaga-jaga. Fitnah kita dengan orang alim, fitnah kita dengan para ulama, sebutan-sebutan kita kepada para ulama, kena jaga lidah kita. Tak boleh sebut kita ikut suka.
sebut-sebut apa ni, para masyaikh ni begini dan begini, melakukan begini dan begini, diletakkan buruk sangka kepada para ulama dan sebagainya. Ini adalah perkara yang sepatutnya dielakkan daripada sesiapa pun. Tak boleh kita lakukan begitu. Kerana ini akan menyebabkan orang yang pertama, yang, kalau tak betul, dia ribah. Hatta kalau betul sekalipun, jadi ribah juga di belakang. Yang kedua, tadi orang akan jadi rasa ringan dengan kesalahan itu kalau kesalahan. Baik kalau tak kesalahan, jadi fitnah. Bukan ribah, jadi fitnah. Dan kemudian seterusnya akan jadi apa? Akan menyebabkan orang memandang buruk kepada alim tadi sedang dia tidak melakukan perkara tersebut. Auzubillah min dzalik. Sebab tu kena jaga-jaga hati-hati kita daripada mengeluarkan ucapan dan juga mengulas satu isu agar kita tidak termasuk di kalangan orang yang melakukan fitnah dan juga lebih berat, bukan melakukan ribah saja, lebih berat pada itu melakukan fitnah kepada para alim ulama. Sebab tu zaman sekarang ni zaman untuk kita menjaga lidah kita. Zaman sekarang zaman untuk kita berhati-hati. Jangan cepat sangat pengaruh dengan teori konspirasi dan sebagainya. Suka sangat pengaruh dengan teori-teori tersebut. Gembira sungguh kalau boleh baca teori konspirasi yang ditulis oleh siapa pun kita tak kenal. Mana kita menidakkan pula alim yang telah diketahui tentang ilmu dan juga kepercayaan umat terhadap ilmunya, kita boleh pertikai dan kita boleh terima tulisan yang kita tidak kenal orang yang menulis tadi siapa. Fanzuru aman ta'khudhu dinakum. Nabi Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Mubarak sebut tentang perkara tadi. Fanzuru aman ta'khudhu dinakum. Tengok dengan siapa kamu mengambil ilmu. Agamamu tadi kamu ambil daripada siapa? Kalau para ulama diperkecilkan, kalau para ulama diperkotak-katikkan, kalau para ulama dikatakan mereka ni boleh terima rasuah dan juga disuap oleh para musuh Islam, maka siapa lagi yang akan pertahan agama Allah Ta'ala ni kalau bukan alim? Ini ajaib yang dilakukan oleh sebahagian di kalangan kita pada waktu sekarang ni. Maka hati-hati dengan kita ketika mana kita bicara tentang para alim dan sebagainya, kerana ini menyebabkan perkara yang berkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, zaman yang perlu kita uzlah hati dan juga perasaan kita. Jaga mulut dan lidah kita daripada banyak mengucapkan dan juga mengulas satu isu yang kita tidak pasti. Itu yang sepatutnya, kerana zamanlah zaman yang lebih berat fitnah dia. Semua boleh sampai depan mata kita dalam keadaan saniyah wahidah. Satu saat sampai dah depan kita. Berita yang tak pasti, berita yang tak jelas dan sebagainya, tak perlu diulas. Selamat kita daripada di dunia ini dengan kita tidak mengulas perkara-perkara tersebut, itu lebih selamat dibandingkan kita mengulas dan tersilap. Lebih baik kita diam. Lebih baik kita serahkan kepada ahlinya. Itu lebih baik. Ini semua benda kita nak bahas. Sebab tu kata Sayyidina Rasul SAW, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup seorang tadi dianggap sebagai penipu kalau dia bercakap semua benda yang dia dengar. Maksudnya apa dia? Ni Nabi jelas-jelas bagi tahu. Bukan semua benda kita dengar kita kena sampaikan. Bukan semua benda kita dengar kita kena sampaikan. Ada satu ucapan yang disebut oleh masyayikh. Saya nak tengok balik. Ini disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalam ni kalam yang masya-Allah tabaraka. Yuktab atau tuktab bima'iz zahab. Ditulis dengan air emas, tinta emas. Apa kata beliau? Laisa kullu ma yu'raf yuqal. Tidak semua perkara yang kamu tahu yang diketahui diucapkan. Wa laisa kullu ma yuqalu hadara ahluh. Dan bukan semua perkara yang diucapkan tadi ni kena pada ahlinya. Walaysa kullu ma hadara ahluhu hana waqtuh. Dan bukan semua yang kena pada ahlinya pula telah tiba waktunya. Walaysa kullu ma hana waqtuhu sahha qawluh. Dan bukan semua yang sampai waktunya boleh dan sesuai untuk dicakapkan pada ketika tersebut. Tengok. Laisa kullu ma yu'raf yuqal wa laisa kullu ma yuqal hadara ahluh wa laisa kullu ma hadara ahluhu hana waqtuh. Walaysa kullu ma hana waqtuhu sahha qawluh.
Ini ucapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kita kena ambil berat tentang perkara tersebut. Pegang perkataan ini, insya-Allah kita akan selamat. Yang disebut ni siapa dia? Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam. Maka ambil perhatian perkara tersebut. Jangan kita ucapkan semua benda yang kita tahu, yang kita dengar. Bukan cakap Sayyidina Ali sebut apa tadi? Laisa kullu ma yu'raf yuqal. Bukan semua yang kamu tahu kamu nak kena cerita ke orang. Sekarang ni bukan itu. Kullu ma yusma' yuqal. Dia tak tahu pun. Dia dengar saja, terus cerita. Ajaib. Benda tak tahu lagi. Benda tak pasti lagi. Tapi dah terus dia ceritakan. Lagi ajaib lagi boleh sebut pula. Kata mungkin masyayikh ni ialah mungkin dia tak tahu. Jadi patutnya kena hati-hatilah dengan benda-benda macam ni. Oi. Maksudnya kamu tahu, dia tak tahu. Ajaib. Dia tak tahu, kamu tahu. Dituduh Masyayikh Syekhul Azhar Syarif menandatangani perjanjian untuk menyamaratakan agama. Kemudian boleh komen pula. Kata, yalah, walaupun masalah ni benda tidak pasti, tetapi menandatangani dengan perjanjian tadi pun bahaya. Sepatutnya Syekhul Azhar kena hati-hati kalau nak tanda tangan tu. Oi. Maksudnya Syekhul Azhar ni buat kerja dia seorang-seorang. Tak ada jamaah ulama. Syekhul Azhar pegang Hay'ah Kibar. Dia ketua kepada Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar Al-Syarif. Yang di dalam tu ada kibar ulama Al-Azhar Al-Syarif yang mereka ni ketika mana nak tanda tangan dan sebagainya, suatu urusan dan sebagainya, maka akan masuk dulu dalam mesyuarat, akan masuk dulu dalam perbincangan, bukan dilakukan dengan tindakan peribadi dan sebagainya. Maka kenapa tidak ada husnuzan kepada alim yang macam tu sekali? Ajaib zaman lah ni, zaman ajaib. Zaman kita nak orang hormat kita, tapi kita tak pernah ada baik sangka kita dengan orang lain. Ajaib. Tapi bila orang tegur dan sebagainya, maka kita kena terima. Seperti mana kita juga cepat sangat nak tegur orang. Kita nak tegur orang tu, kita nak tegur orang ni, kita nak kata orang tu cara jalan dia tak betul dan sebagainya. Baik, kalau orang tegur kita balik, terima. Macam tu sepatutnya. Lepas tu hati-hati, lidah kita kena hati-hati. Ini zaman fitnah. Zaman sepatutnya untuk kita ni lebih banyak perhati dulu. Lihat dulu. Tengok dulu. Kata para ulama, idza lam ta'rif mayyiz. Kalau tak tahu, bezakan. Sekarang kita nak cakap pasal siapa ni? Syekhul Azhar. Syekhul Azhar ni siapa dia? Mengaji dengan siapa? Keluaran daripada mana? Ni bukan syakhs mubham. Ni bukan orang yang tak dikenal. Orang yang dikenal dengan ilmunya, dikenal dengan takwanya, dikenal dengan pengajiannya, dikenal dengan begini dan sebagainya. Terus kita letakkan hukum macam tu dengan anggap kita lebih tahu pada ketika tersebut. Cari. Tamam. Ini yang pernah berlaku kepada Al-Imam Sayyidi Syekhul Islam Zakaria Ansari rahimahullahu ta'ala ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nak pergi melawat Sayyidina Al-Imam Ibrahim Al-Matbuli rahimahullah. Khutub Sayyidi Ibrahim Matbuli. Waktu nak pergi lawat Sayyidi Ibrahim Matbuli, Syekh Zakaria Ansari, Syekhul Islam, waktu itu masih belajar di Azhar Al-Syarif. Dan kemudian beliau ajak kawan-kawan mujawirin, orang-orang yang duduk di keliling Azhar ni, untuk pergi bertemu dengan Syekh Ibrahim Matbuli yang duduk dekat dengan Matariyah di Mesir. Dia ada zawiyah dia, zawiyah Matbuliyah. Bila sampai nak dalam perjalanan nak pergi daripada Azhar nak pergi ke Matariyah, jauh juga lah perjalanan dia. Maka dia pun berbincang, kenapa nak pergi jumpa dengan Syekh ni dan sebagainya. Sebahagian kata, saya tak anggap dia wali. Saya anggap dia ni orang biasa aja. Seorang lagi pula kata, saya nak tengok dulu dia wali ke tak. Sidi Zakaria Ansari kata, saya pergi nak sambung silaturahim dengan beliau. Itu saja tujuannya. Ini diceritakan oleh Sayyidi Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Sampai dekat Sidi Ibrahim Matbuli, Sidi Ibrahim Matbuli sedang potong buah temikai waktu tu. Dengan potong buah temikai. Kemudian yang ada di yang hampir anak-anak murid ni lah yang datang pada Azhar ni, termasuk Syekh Zakaria Ansari, Syekhul Islam. Waktu tu masih pelajar lagi, duduk sekali.
Kemudian Sidi Ibrahim Matbuli pun bagi buah temikai tadi. Tapi dia bagi tak ikut turutan. Dia bagi ikut suka dia, panggil siapa dulu bagi. Ambil. Ambil pula buah temikai ni, ambil. Balik daripada majlis, daripada pertemuan tadi ni, sebahagian kata, kan aku dah kata, dia ni tak tahu apa. Sunnah Rasulullah pun tak tahu. Patutnya bagi kanan dulu. Dah dapat makanan kat dia, dia bagi kanan dulu sepatutnya. Kemudian barulah bagi sampai kepada yang ada kiri tadi. Ni tidak dibagi ikut suka dia. Sunnah pun tak tahu. Apa kata Sidi Zakaria Ansari? Sidi Zakaria Ansari kata, kalaulah kamu pun tahu, takkan dia tak tahu. Kamu pun tahu sunnah tu, takkan dia tak tahu. Dia kata dia sudah tentu dia buat tadi ada something. Tulis balik nama. Nah, siapa yang dapat mula, siapa yang dapat nombor 2, siapa yang dapat nombor 3, siapa dapat nombor 4. Pakat tulis. Atas-atas. Semua pakat tulis. Yang dapat nombor 1 siapa dia tadi? Jadi tulis dulu. 2, 3, 4, 5. Dan apa yang berlaku? Rupa-rupanya mati ikut turutan. Mati ikut turutan yang dia bagi. Sidi Ibrahim Matbuli bagi tadi ni, nama tu senarai balik, kata Sidi Zakaria Ansari, aku yang terakhir sekali diberikan buah temikai tadi oleh Sidi Ibrahim Matbuli. Dan beliau waktu tu umur 160 tahun. Faham? Nak beritahu apa di sini? Jangan cepat sangat cela para wali Allah Ta'ala. Jangan cepat sangat untuk kita bagi isu dan komen semua perkara yang kita nak komen. Tengok para wali ni lakukan benda yang nampak kita bercanggah depan mata kita sikit, terus kita kata dia tak betul. Sabar dulu. Nah, lihat dulu bagaimana kamu pada ketika tersebut. Bukan kita dilarang untuk kita nak beri komentar. Dia beza, no? Beri komentar dengan adab ketika mana kita nak menyusun ataupun nak menulis dan sebagainya dalam keadaan kita meletakkan persepsi kepada alim tadi. Beza. Dua benda yang berbeza. Jaga-jaga. Nah, jaga-jaga dengan perkara tersebut. Kemudian Ibnul Qayyim saya pernah sebut. Dia kata al-ulama biharun. Nah. Wa zallatuhum aqdar. Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmilul qabas. Lam yahmilil qabas. Al-ulama bihar. Ay ulama kal bihar. Nah. Maksudnya ulama ini adalah seperti lautan. Wa zallatuhum aqdar. Kesalahan mereka tadi kecil. Nah, dibandingkan dengan lautan tadi. Tapi macam mana? Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmilil qabas. Tapi kalau air lebih daripada 2 kolah, maka dia tidak akan menanggung kekotoran. Faham ini? Maknanya kalau kamu nampak kesalahan pada alim dibandingkan dengan biharnya mereka, dengan lautannya mereka tadi, seakan-akan mereka tidak melakukan kesalahan tersebut. Maksudnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lam yahmilil qabas. Ini perkataan siapa ni? Ibnul Qayyim yang sebut. Al-ulama'u biharun. Wa zallatuhum aqdar. Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmilil qabas. Baik, setakat itu dulu, insya-Allah minggu hadapan kita akan bertemu lagi, kita akan sambung pula pada faedah yang ketiga bagi al-khulwah ataupun al-uzlah, dan moga-moga Allah Taala kumpulkan kita bersama dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala, jadikan kita orang-orang yang beradab dengan para ahlullah, dan juga kita menjadi orang-orang yang sentiasa diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan padam.